Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 5 KSSM. Seperti yang Cikgu janjikan, Cikgu akan menyambung bahagian kedua dalam bab kedua iaitu struktur dan fungsi daun. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah 2.4 mewajarkan keperluan fotosintesis dalam tumbuhan, menghubung kait penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis, mengenal pasti struktur kloroplas iaitu granum, thylakoid dan stroma, menghubung kait tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dalam fotosintesis, menulis persamaan kimia bagi mewakili proses fotosintesis, membanding dan membezakan antara tindak balas bersandarkan cahaya dengan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dalam fotosintesis, menerangkan faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis iaitu keamatan cahaya, suhu dan kepekatan karbon dioksida. Mengeksperimen, cikgu hold dulu. Anak-anak boleh berbincang dengan guru masing-masing. Dan last sekali, menganalisis kesan perubahan keamatan cahaya dan cahaya terhadap kadar fotosintesis. Bagi standard pembelajaran 2.5, memerihalkan titik pampasan, membanding dan membezakan antara fotosintesis dengan respirasi sel dalam tumbuhan, menganalisis keamatan cahaya dan pencapaian titik pampasan dengan menggunakan graf, meramal kesan kadar fotosintesis dan kadar respirasi yang kekal pada titik pampasan terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan. 2.4 Organ utama fotosintesis. Keperluan fotosintesis dalam tumbuhan. Tumbuhan ialah organisma autotrof kerana dia menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis iaitu glukosa digunakan oleh organisma lain untuk menjana tenaga melalui pengoksidaan makanan. Kalau kita lihat rantai makanan ataupun siratan makanan, yang paling awal sekali permulaan rantai tersebut adalah tumbuh-tumbuhan kan. Hal ini kerana tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi makanan yang dihasilkan itu ataupun hasil fotosintesis yang dihasilkan itu akan digunakan oleh organisma lain untuk organisma itu menjana tenaga melalui pengoksidaan makanan. Tenaga diperlukan untuk melakukan proses hidup seperti pertumbuhan dan pembiakan. Okey, sekarang mari kita lihat sejarah ringkas penemuan fotosintesis. Okey, pada tahun 1640-an, Jan Baptista van Helmont telah menjalankan satu eksperimen untuk menguji idea bahawa tumbuhan mendapat makanan daripada tanah. Okey, apa yang dia sediakan adalah anak pokok yang beratnya 2.3 kg, 90 kg tanah kering, kemudian air yang disiram selama 5 tahun kepada anak pokok tersebut. Okey, selepas 5 tahun, pokok tadi beratnya menjadi 77 kg dan tanah kering tetap sama iaitu 90 kg tanah kering. Apa yang dapat disimpulkan oleh Helmont adalah pokok membesar dengan hanya menggunakan air yang disiram dan bukannya air daripada tanah. Okey, satu lagi sejarah ringkas berkenaan dengan penemuan fotosintesis yang agak popular juga iaitu daripada Joseph Priestley, di mana beliau telah melakukan eksperimen
pada tahun 1772 yang menunjukkan bahawa tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. Apa yang Priestley lakukan adalah dia lakukan ke atas seekor tikus, di mana seekor tikus diletakkan di dalam balang kaca yang diterbalikkan. Okey, beliau dapati bahawa tikus tersebut mati. Kemudian, apabila tumbuhan diletakkan di dalam balang bersama-sama seekor tikus, didapati bahawa tikus tersebut dapat terus hidup. Jadi, kesimpulan yang Priestley lakukan adalah tumbuhan membebaskan oksigen. Penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Fotosintesis memerlukan pigmen klorofil untuk menyerap tenaga cahaya daripada matahari, gas karbon dioksida daripada atmosfera dan air daripada tanah. Gas oksigen pula dibebaskan sebagai hasil sampingan. Selain daun yang merupakan organ fotosintesis utama tumbuhan, batang muda dan bahagian lain tumbuhan yang berwarna hijau. Okey, anak-anak? Jadi, bahagian lain tumbuhan yang berwarna hijau juga dapat menjalankan fotosintesis. Mari kita lihat rajah 2.15. Nah, ini dia. Rajah 2.15 menunjukkan hubung kait penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Okey, anak-anak telah mempelajari berkenaan dengan ciri-ciri penyesuaian struktur dalaman daun kan? Jadi, apakah hubung kait ciri penyesuaian tersebut, daun tersebut dengan fotosintesis? Okey, kita lihat dulu yang pertama. Okey, kita lihat nombor 1 dan nombor 3. 1 dan 3. Di mana 1 ni ialah epidermis atas dan 3 ni adalah epidermis bawah. Okey. Kutikel berlilin. Cikgu dah sebut perkataan kutikel berlilin kan? Dekat bahagian epidermis. Okey. Kutikel berlilin ni merupakan lutsina, okey, yang ada pada epidermis atas dan epidermis bawah, di mana dia membenarkan cahaya matahari menembusi epidermis atas dan epidermis bawah ke mesofil palisad. Okey, ke mesofil palisad. Mesofil palisad ni bahagian nombor 2 ni lah, yang 2A ni. Okey. Jadi matahari boleh menembusi epidermis disebabkan epidermis itu berlilin, kutikel berlilin yang luksina. Okey, seterusnya. Kehadiran stoma di epidermis bawah. Okey, kehadiran stoma di epidermis bawah. Cikgu ada terangkan kepada anak-anak di bahagian epidermis bawah ni ada stoma kan? Ada liang stoma. Jadi, kehadiran stoma di epidermis bawah ni, apabila terdapat cahaya, stoma akan terbuka dan membenarkan pertukaran gas berlaku. Gas karbon dioksida dan juga oksigen. Okey, seterusnya. Kita lihat pula di bahagian 2A iaitu mesofil palisad, di mana di kawasan ini kaya dengan apa cikgu sebut tadi? Kaya dengan klorofil kan? Okey. Kaya dengan kloroplas yang mengandungi klorofil. Okay, jadi, padat dengan kloroplas di mana dia boleh menyerap cahaya matahari dengan kadar yang maksimum. Okey, kloroplas mengandungi klorofil. Jadi, kloroplas mengandungi klorofil dan klorofil menyerap cahaya matahari, menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Ingat ya, kloroplas ada pada mesofil palisad, padat dalam mesofil palisad. Dalam kloroplas ada apa? Ada klorofil. Apa fungsi klorofil? Fungsi klorofil menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Okey. Seterusnya kita lihat mesofil berspan. Mesofil berspan duduk di bahagian 2B ya. Okey. Yang mana kita lihat di sini mesofil berspan dia punya struktur dia ataupun kedudukan dia loose ataupun longgar. Okey. Mengandungi kurang kloroplas berbanding mesofil palisad. Jadi mesofil berspan masih lagi ada kloroplas, tapi dia kalau nak dibandingkan dengan mesofil palisad, kloroplas dia kurang.
Okey, di mana mesofluorespan ni lebih kepada fungsinya pertukaran gas. Sebab apa? Sebab dia punya struktur dia pun ataupun arrangement dia di dalam bahagian tu dalam keadaan yang longgar. Jadi mempunyai banyak ruanglah di antara satu sama lain. Maka dia membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cekap semasa fotosintesis. Seterusnya, kita pergi kepada berkas vaskular. Berkas vaskular nombor 4 ni ya. Okey, dia terdiri daripada xylem dan juga phloem. Di mana xylem fungsinya mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Manakala phloem pula mengangkut sukrosa yang dihasilkan melalui fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Okey. Seterusnya kita lihat dulu struktur kloroplas. Okey, mari bersama-sama dengan cikgu untuk melihat struktur yang ada dalam kloroplas. Pertama, kita lihat granum. Okey, granum ni merupakan lapisan berlapis-lapis ni. Okey, satu tilakoid, banyak tilakoid kita panggil granum. Okey, kemudian stroma. Okey, stroma ni bahagian bendali yang tak berwarna di dalam kloroplas. Ketiga, lamella. Kemudian ada membran plasma, membran luar. Okey, satu persatu cikgu akan terangkan. Okey, kita lihat dulu secara keseluruhan apa dia kloroplas ni. Kloroplas mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Kloroplas terdiri daripada tilakoid, granum, stroma dan juga lamella. Seperti yang telah cikgu tunjukkan kepada anak-anak di dalam rajah 2.16. Ini dia gambar di bawah mikroskop ya. Ini sel tumbuhan yang mana kita lihat yang berwarna hijau-hijau ni adalah kloroplas ya, yang ada di dalam sel tumbuhan. Macam biji kacang hijau kan? Cantik. Okey. Seterusnya cikgu terangkan dulu satu persatu apakah maksud tilakoid, granum dan juga stroma. Kita pergi dulu kepada tilakoid. Tilakoid merupakan kantung berbentuk cakera yang mengandungi klorofil. Okey. Di membran tilakoid terdapat pigmen fotosintesis. Anak-anak, cikgu streskan lagi sekali. Di dalam membran tilakoid, bahagian membran dia, terdapat pigmen fotosintesis. Di mana pigmen ini akan memerangkap tenaga cahaya matahari. Kemudian, yang paling penting di sini adalah tindak balas bersandarkan cahaya akan berlaku di dalam tilakoid. Okey. Tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di dalam tilakoid. Mari kita lihat apa pula granum. Granum ni merupakan timbunan cakera tilakoid yang tersusun membentuk lapisan. Ini dia. Satu cakera tilakoid. Banyak tilakoid kita panggil granum. Ya? Maksudnya timbunan cakera tilakoid yang tersusun membentuk lapisan. Itu dikenali sebagai granum. Susunan ini meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis secara optimum. Okey. Seterusnya stroma. Stroma di bahagian ni sayang. Bahagian ni. Dia merupakan bendali yang tak berwarna yang mengelilingi granum di dalam kloroplas. Okey. Tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya yang menghasilkan glukosa. Anak-anak, cuba lihat di sini. Tindak balas bersandarkan cahaya berlaku dalam tilakoid. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Tidak. Okey. Berlaku di dalam stroma. Okey. Di mana tindak balas tidak bersandarkan cahaya menghasilkan glukosa.
Seterusnya, mari kita lihat apakah tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Terdapat dua peringkat utama dalam fotosintesis, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Cikgu terangkan dahulu berkenaan dengan tindak balas bersandarkan cahaya yang berlaku di mana? Berlaku di thylakoid. Okey, yang pertama, pigmen fotosintesis di permukaan thylakoid akan menyerap tenaga cahaya. Tenaga cahaya akan menguja elektron dalam pigmen klorofil ke aras yang lebih tinggi. Okey, klorofil yang berada di mana tadi? Klorofil yang berada di dalam kloroplas kan? Okey. Jadi, ketiga, elektron yang teruja daripada klorofil tadi akan melalui satu siri pengangkut elektron. Okey, apa dia buat? Tenaga daripada elektron digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Okey, keempat, elektron ini akhirnya akan diterima oleh penerima elektron terakhir. Okey, iaitu NADP+. Okey, NADP ni stand for nicotinamine adenine dinucleotide phosphate. Okey, dan kemudian NADP+ seterusnya bergabung dengan hidrogen. Okey, ion hidrogen ya, daripada fotolisis dan dia membentuk NADPH. Okey, yang merupakan suatu ejen penurunan. Pigmen molekul klorofil menarik elektron daripada air melalui fotolisis untuk kembali stabil. Okey, kemudian fotolisis ni adalah satu proses di mana molekul air terurai membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, dengan kehadiran tenaga cahaya dan klorofil. Kemudian, ion hidroksida akan kehilangan elektron dan membentuk gas hidrogen dan juga air. Ini adalah tindak balas bersandarkan cahaya yang berlaku di thylakoid. Sekarang, cikgu terangkan pula berkenaan dengan tindak balas tidak bersandarkan cahaya yang berlaku di stroma. Okey, tidak bersandarkan cahaya. Okey, yang berlaku di stroma. Tadi, tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di mana sayang? Berlaku di thylakoid. Okey, ini tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. Pertama, gas karbon dioksida akan diikat kepada sebatian organik 5 karbon membentuk sebatian organik 6 karbon. Okey, dia ada sebatian organik 5 karbon, kemudian dia membentuk sebatian organik 6 karbon. 6 karbon C ada 6 lah. Okey, kemudian NADPH tadi. Okey, yang cikgu sebut tadi masa tindak balas bersandarkan cahaya kan. NADPH dan juga ATP dari tindak balas cahaya tadi akan menurunkan sebatian ini, okey, akan menurunkan sebatian organik ini kepada monomer glukosa. Okey. Monomer glukosa ni kalau ikutkan dia punya struktur molekulnya adalah C6H12O6. Kan C6. Tadilah sebab cikgu sebut membentuk sebatian 6 organik, sebatian organik 6 karbon. Okey. Jadi monomer glukosa ni C6H12O6. Kemudian monomer glukosa terkondensasi untuk membentuk molekul kanji. Kemudian kanji ini akan disimpan dalam stroma kloroplas. Okey. Ini merupakan tindak balas keseluruhan fotosintesis yang dapat diwakili oleh persamaan berikut. Air 12H2O ditambahkan dengan karbon dioksida
6CO2. Okey, dengan kehadiran cahaya matahari dan klorofil yang ada di dalam kloroplas, maka terbentuklah glukosa C6H12O6 ditambah dengan 6CO2 iaitu oksigen dan juga 6H2O. Cikgu harap anak-anak tolong hafal tindak balas keseluruhan fotosintesis. Yang mana tindak balas keseluruhan ni dia bergabung di antara tindak balas tidak bersandarkan cahaya dan tindak balas bersandarkan cahaya. Okey, tolong hafal ya. Okey, tolong hafal. Cikgu buat hashtag di sini. Hashtag. Okey, tolong hafal. Tu dia. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, ini merupakan rajah perbandingan antara tindak balas bersandarkan cahaya dengan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Kita lihat dahulu persamaan. Bila sebut perbandingan, mesti ada persamaan dan perbezaan. Ya, anak-anak? Okey, yang warna biru ni, 1, 2 ni. Okey, yang ni dengan yang ni. Ini maksudnya persamaan dia. Okey, kita lihat satu persatu. Dimungkinkan oleh enzim. Kedua-dua tindak balas cahaya, tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dimungkinkan oleh enzim. Kedua-duanya berlaku di dalam kloroplas. Okey, kedua-duanya. Okey, both. Itu menunjukkan persamaan. Okey, ayat dia. Okey, seterusnya kita lihat perbezaan yang pertama. Perbezaan pertama, untuk tindak balas bersandarkan cahaya, bahan tindak balas adalah air dan hasil tindak balas adalah gas oksigen dan molekul air. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya, okey, bahan tindak balas adalah karbon dioksida dan hasil tindak balas adalah glukosa. Kedua, tindak balas bersandarkan cahaya menghasilkan molekul ATP, manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya menggunakan molekul ATP. Tadi menghasilkan, yang tidak bersandarkan cahaya menggunakan molekul ATP. Itu perbezaan kedua. Perbezaan ketiga, tapak tindak balas. Bagi tindak balas bersandarkan cahaya, dia berlaku di tilakoid. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. Ini tapak tindak balas. Dan akhir sekali perbezaannya adalah berkenaan dengan fotolisis. Okey, tindak balas bersandarkan cahaya melibatkan proses fotolisis air. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya melibatkan penurunan gas karbon dioksida. Okey, jadi ada dua persamaan, 1, 2 dan ada 4 perbezaan. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya. Okey anak-anak, kita teruskan dengan faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Okey, kita lihat dulu kepekatan gas karbon dioksida. Peningkatan kepekatan gas karbon dioksida meningkatkan kadar fotosintesis selagi tiada faktor penghat yang lain seperti suhu persekitaran dan juga keamatan cahaya. Pada titik P, okey, pada titik P, ni di titik P ya. Titik P, kadar fotosintesis menjadi malar. Okey, ada garisan straight macam ni. Okey, dia menjadi malar. Okey, apabila kepekatan karbon dioksida meningkat selepas titik P, kadar fotosintesis tidak berubah. Okey, kadar fotosintesis tidak berubah. Kenapa dia macam ni? Hal ini disebabkan keamatan cahaya dan juga dia merupakan faktor penghat. Disebabkan oleh keamatan cahaya menjadi faktor penghat. Okey. Kita lihat pula faktor yang kedua iaitu keamatan cahaya. Rujuk pada rajah 2.21. Okey. Cahaya diperlukan untuk tindak balas bersandarkan cahaya. Betul kan? Okey.
Kemudian, jika kepekatan gas karbon dioksida dan suhu adalah malar. Okey, kita andaikan bahawa kepekatan gas karbon dioksida dan suhu adalah malar. Okey, maka kadar fotosintesis akan meningkat sehingga mencapai takat maksimum pada waktu tengah hari. Okey, pada waktu tengah hari. Okey, rajah 2.21 bagi graf 1. Okey, ini graf 1. Okay, menunjukkan bahawa kadar fotosintesis meningkat dengan peningkatan keamatan cahaya sehingga takat tepuan cahaya di titik P. Bila di bahagian ni dah tepu dah, okay, maka dia akan berhenti meningkat lah. Okay, jadi selepas pada takat P ni, peningkatan keamatan cahaya dari P ke Q tidak lagi meningkat. Okey, tidak lagi meningkatkan kadar fotosintesis kerana ini dihadkan oleh faktor-faktor lain. Mungkin dari seperti suhu ataupun kepekatan karbon dioksida. Okey, bagi rajah graf 2 pula, dalam rajah yang sama, graf yang kedua, menunjukkan apabila kepekatan karbon dioksida dalam persekitaran dinaikkan kepada 0.13%. Maka kadar fotosintesis akan meningkat. Dia akan lebih meningkat daripada graf yang pertama ni. Maka kadar fotosintesis akan bertambah. Apabila kepekatan karbon dioksida dalam persekitaran dinaikkan kepada 0.13. Tadi 0.03. Kadar fotosintesis akan turut meningkat. Jadi graf yang kedua ni lebih tinggi berbanding graf yang pertama. Kadar fotosintesisnya lebih tinggi. Disebabkan oleh kita meningkatkan kepekatan karbon dioksida pada persekitaran. Daripada 0.03% menjadi 0.13%. Seterusnya suhu. Seterusnya suhu. Suhu tindak balas dalam fotosintesis dimungkinkan oleh enzim. Oleh yang demikian, perubahan suhu persekitaran akan mempengaruhi aktiviti enzim dan turut mempengaruhi kadar fotosintesis. Apabila suhu semakin meningkat, maka kadar fotosintesis akan menurun. Ini disebabkan oleh enzim akan ternyah asli kan? Akan ternyah asli apabila suhu itu meningkat. Suhu optimum berbeza-beza bagi tumbuhan yang berlainan spesies. Tetapi secara umumnya suhu optimum adalah di antara 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Ya anak-anak? Jangan kata, kenapa tumbuhan ni boleh je hidup pada suhu yang tinggi, tumbuhan ni boleh je hidup pada suhu yang rendah. Cikgu dah cakap, suhu bagi tumbuhan yang dia berbeza-beza. Tetapi secara umum 25 darjah Celsius sehingga 30 darjah Celsius. Kita ambil 25 hingga 30 yang lain sebagai suhu optimumnya. Suhu yang terlalu tinggi akan menyahaslikan enzim dan proses fotosintesis akan terhenti. Ini dia. Bila suhu tinggi 35 sampai 40 ni dah tinggi dah, dia akan turun. Apa yang turun? Kadar fotosintesis. Seterusnya, keadaan perubahan keamatan cahaya dan warna cahaya terhadap kadar fotosintesis. Kadar fotosintesis tumbuhan adalah tidak sama sepanjang hari. Selain daripada faktor keamatan cahaya, kadar fotosintesis juga dipengaruhi oleh warna cahaya. Spektrum cahaya terdiri daripada 7 warna dalam tertib susunan tertentu, iaitu ungu, indigo, biru, hijau, kuning, jingga dan merah. Setiap warna ini mempunyai panjang gelombang yang berlainan. Kadar fotosintesis yang paling tinggi adalah dalam cahaya merah dan juga cahaya biru. Cahaya merah, cuba lihat di sini, cahaya merah tinggi kan? Dan cahaya biru. Ini.
Hal ini dikatakan demikian kerana semua cahaya merah diserap oleh klorofil. Cahaya biru pula diserap oleh pigmen karotenoid sebelum dipindahkan kepada klorofil. Kedua-dua cahaya ini mempunyai jumlah tenaga yang cukup untuk menguja elektron dalam tindak balas bersandarkan cahaya. 2.5 titik pampasan. Titik pampasan ialah aras keamatan cahaya apabila kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. Okey, keamatan cahaya dalam pencapaian titik pampasan. Pada titik pampasan, kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Glukosa yang dihasilkan dalam fotosintesis digunakan dalam respirasi tumbuhan. Apabila keamatan cahaya terus meningkat melepasi titik pampasan, kadar fotosintesis menjadi lebih tinggi daripada kadar respirasi. Gas karbon dioksida perlu diserap daripada atmosfera melalui stoma untuk menampung kadar penggunaannya dalam fotosintesis. Gas oksigen yang berlebihan akan dibebaskan ke atmosfera. Pada masa yang sama, kadar penghasilan glukosa melebihi kadar penggunaan glukosa dan glukosa yang berlebihan itu disimpan dalam bentuk kanji oleh tumbuhan. Kita lihat rajah 2.28. Okey, ini dia rajah 2.28 keamatan cahaya dan juga titik pampasan. Ini merupakan titik pampasannya. Okey, kita lihat dulu untung bersih dalam glukosa di bahagian ni. Okey, di mana kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. Manakala di bahagian ni pula rugi bersih dalam glukosa, iaitu glukosa digunakan dalam respirasi lebih cepat berbanding yang dihasilkan oleh fotosintesis. Jadi, titik pampasan ni merupakan titik di mana kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Okey? Apa yang akan berlaku sekiranya kadar respirasi dan kadar fotosintesis kekal pada titik pampasan? Hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya untuk respirasi tumbuhan. Dah tak ada lagi dah untuk proses pertumbuhan yang lain. Digunakan sepenuhnya semasa respirasi tumbuhan. Jadi, sebenarnya kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi setiap hari. Ini untuk memastikan pertumbuhan dan penghasilan bunga, biji benih dan buah kekal berlaku. Ini membolehkan kadar penghasilan gula melebihi kadar penggunaan glukosa. Cikgu ulang ya. Ini membolehkan kadar penghasilan glukosa melebihi kadar penggunaan glukosa. Dan glukosa yang lebih tadi tu bolehlah digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tumbuhan. Pada masa yang sama, gas oksigen yang berlebihan daripada proses fotosintesis dapatlah dibebaskan ke atmosfera untuk menyokong hidupan lain. Kalau gas oksigen digunakan sepenuhnya untuk respirasi tumbuhan, dah tak ada lagi dah oksigen dalam dunia kita ni. Jadi, kita maknanya kita perlu kekalkan, perlu melebihi. Maknanya kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi setiap hari. Itu maksud cikgu. Kita lihat perbandingan antara fotosintesis dengan respirasi. Kita lihat dulu persamaan dia. Pertama, kedua-dua proses berlaku dalam organisma hidup. Kedua-dua proses melibatkan pengambilan dan pembebasan gas. Okey, perbezaan bagi aspek yang pertama iaitu organisma terlibat. Fotosintesis
tumbuhan hijau dan bakteria fotosintetik. Kalau respirasi, semua organisma hidup. Aspek kedua, jenis sel. Fotosintesis berlaku di dalam sel yang mengandungi klorofil, manakala respirasi berlaku di dalam semua sel. Perbezaan ketiga, dari segi aspek metabolisme, fotosintesis berlaku proses anabolisme, iaitu mensintesiskan glukosa menggunakan gas karbon dioksida dan air. Manakala respirasi berlaku proses katabolisme, iaitu proses penguraian glukosa untuk menghasilkan tenaga. Aspek yang berikut iaitu tapak dia. Fotosintesis berlaku di kloroplas, manakala respirasi berlaku di mitokondria. Aspek yang seterusnya, bahan tindak balas. Fotosintesis adalah gas karbon dioksida dan juga air, manakala respirasi bahan tindak balasnya adalah gas, oksigen dan glukosa. Hasil bagi fotosintesis adalah glukosa, manakala hasil bagi respirasi adalah tenaga. Dan hasil sampingan bagi fotosintesis adalah gas, oksigen dan air, manakala respirasi hasil sampingannya ialah gas, karbon dioksida dan air. Okey, perubahan tenaga. Tenaga cahaya diserap dan ditukar kepada tenaga kimia bagi fotosintesis, manakala tenaga kimia ditukarkan kepada ATP dan tenaga haba yang dibebaskan, okey, iaitu respirasi. Dan akhir sekali, keperluan cahaya. Fotosintesis perlukan cahaya, manakala respirasi tak perlukan cahaya. Seterusnya, kita lihat uji minda. Okey, sebelum cikgu akhiri, kita lihat beberapa soalan uji minda. Okey, kita lihat pada soalan yang pertama ya. Selain pigmen klorofil, tumbuhan juga mempunyai karotinoid. Cikgu sebut tadi kan, iaitu pigmen yang berwarna kuning, jingga dan merah yang dapat menyerap tenaga cahaya daripada matahari untuk menjalankan fotosintesis. Jelaskan perbezaan penglibatan klorofil dan karotinoid di dalam fotosintesis. Ingat lagi tak? Okey, yang klorofil tadi dia menyerap cahaya matahari kan? Okey, cahaya merah. Okey, klorofil menyerap cahaya merah. Okey, manakala pigmen karotinoid pula dia menyerap cahaya biru sebelum dipindahkan kepada klorofil. Sebab itulah tadi dalam graf cikgu tunjuk tadi, pigmen yang warna biru dan juga warna merah, okey, kadar fotosintesisnya meningkat kan, lebih tinggi berbanding dengan pigmen-pigmen yang lain. Okey, di mana dia untuk mengujakan elektron. Okey, dia untuk mengujakan elektron dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Seterusnya, Aizat memelihara beberapa ekor ikan di dalam sebuah akuarium yang dihiasi dengan tumbuhan akuatik plastik. Walau bagaimanapun, ikan-ikan tersebut mati akibat ketiadaan bekalan elektrik. Cadangkan satu cara yang dapat dilakukan oleh Aizat untuk menangani masalah tersebut. Okey, kita teringat dengan eksperimen yang telah dilakukan oleh Priestley tadi kan? Okey, Joseph Priestley. Okey, dia guna tikus kan? Okey, jadi kita boleh tukar, kita boleh buat jawapan eksperimen tadi tu, eksperimen yang dilakukan oleh Priestley, okey, dengan cara macam ni. Okey, Aizat boleh menukar tanaman plastik tadi dengan tanaman akuatik sebenar. Sebab tanaman akuatik tadi akan membebaskan oksigen. Sebab dia tumbuhan sebenar kan. Jadi dia boleh menjalani proses fotosintesis. Dan hasil daripada proses fotosintesis adalah oksigen. Jadi oksigen ini akan meningkatkan kepekatan oksigen terlarut di dalam air. Maka ikan-ikan tadi takkan matilah. Walaupun ketiadaan bekalan elektrik. Okey, seterusnya. Tanaman bersuhu sederhana mempunyai permintaan yang tinggi di Malaysia. Selain diimport dari negara luar, tanaman ini juga ditanam secara komersial, secara domestik di
kawasan tanah tinggi seperti di Cameron Highland. Jika persekitaran yang terkawal dapat diwujudkan. Okey? Soalan dia, jika persekitaran yang terkawal dapat diwujudkan, tanaman ini dapat ditanam di kawasan tanah rendah di Malaysia. Okey? Apakah teknologi yang ada di Malaysia yang membolehkan tanaman ini ditanam di kawasan tanah rendah dalam persekitaran yang terkawal? Oh, cikgu dah bagi jawapan. Jawapannya ialah tanaman rumah hijau. Kita boleh guna kaedah tanaman rumah hijau. Tak perlu pergi Cameron Highland untuk tanaman yang bersuhu sederhana ni ya. Okey, kita boleh buat dengan cara tanaman rumah hijau. Okey, pada pendapat anda, apakah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh para petani yang menggunakan teknologi ini? Okey, jawapannya ialah kos pembinaan tanaman hijau tadi tu, kos pembinaannya yang tinggi dengan penggunaan kaca tahan panas dan elektrik. Okey, dia perlu gunakan kos yang tinggi. Kena keluarkan kos yang tinggi. Sebab dia penggunaan kaca yang tahan panas dan elektrik itu. Sebab apa? Elektrik dan juga penghawa dingin bagi mengurangkan suhu hingga suhu optimum di antara 25 hingga 32. Okey. Cadangkan satu teknologi yang dapat digunakan oleh para petani untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Macam mana untuk menghadapi cabaran kos tinggi ni? Okey, petani boleh buat apa? Okey, pertama, dia nak satu kan, cikgu bagi 3. Jadi petani boleh guna panel solar kerana negara kita menerima cahaya matahari berterusan sepanjang tahun. Okey, boleh guna panel solar. Kedua, boleh guna mantul LED yang boleh menjimatkan tenaga. Okey, boleh guna mantul LED. Dan yang ketiga, gantikan kaca iaitu penggunaan kaca menggunakan kepingan plastik luksina yang lebih murah daripada penggunaan kaca tadi. Okey? Seterusnya, tumbuhan panjang siang ialah tumbuhan yang memerlukan lebih daripada 12 jam cahaya untuk menghasilkan bunga. Contohnya pokok kacang pis. Okey, pokok kacang pis. Cadangkan satu cara terbaik yang dapat dilakukan oleh petani di negara 4 musim untuk menanam tumbuhan pada musim luruh. Jelaskan. Jawapannya ialah, okey, petani boleh gunakan rumah hijau yang dilengkapi dengan lampu LED sebagai sumber cahaya yang diperlukan oleh tanaman. Baiklah, kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari berkenaan dengan bab 2, iaitu berkenaan dengan struktur daun dan fungsi daun. Kita lihat dulu struktur daun. Struktur daun mempunyai lamina dan petiole. Ini struktur luar daun. Manakala struktur dalaman lamina daun terdiri daripada kutikel, epidermis atas, epidermis bawah, mesofil palisad, mesofil berspan dan berkas vaskular. Seterusnya kita beralih kepada fungsi daun. Okey, fungsi daun kita telah berbincang berkenaan dengan organ utama pertukaran gas, organ utama transpirasi, organ utama fotosintesis dan titik pampasan. Untuk organ utama pertukaran gas, cikgu telah bincang dengan anak-anak tentang keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan, mekanisme pembukaan dan penutupan stoma dan kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Seterusnya, organ transpirasi. Okey, organ utama transpirasi, cikgu telah bincang keperluan transpirasi, fungsi persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi iaitu ada 4, suhu, keamatan cahaya, kelembapan relatif udara dan pergerakan udara. Organ utama fotosintesis pula, cikgu telah berbincang berkenaan dengan keperluan fotosintesis, penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis, struktur kloroplas, tindak balas fotosintesis bersandarkan cahaya dan tidak bersandarkan cahaya, dan akhir sekali faktor persekitaran yang mempengaruhi fotosintesis iaitu ada 3, keamatan cahaya, suhu dan kepekatan gas karbon dioksida.
Dan akhir sekali, apa yang cikgu kupaskan kepada anak-anak pada hari ini iaitu titik pampasan. Definisi titik pampasan dan perbandingan antara fotosintesis dengan respirasi. Okey, berakhir sudah bab yang kedua dalam tingkatan 5 KSSM. Sehingga berjumpa lagi dengan Cikgu Fanida. Cikgu sudahi dengan sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.